Hai, welcome back to Tour PPK dan hari ini aku akan bersama dengan orang kuat Lembaga Pertubuhan Peladang. Siapa orang kuat tu? Sekejap lagi kita akan bersama dengan dia tengok ataupun dengar information penting daripada orang kuat ini. Okey, aku sekarang ni nak dating kejap. Ini dating bukan sebarang dating ni. Kalau salah dating aku kena marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah lama you tunggu I? Lama juga you? I minta maaf lah tadi menguruskan ladang I lah tadi. I believe I can touch the sky. Okey, aku bersama dengan KP, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Buat apa kat sini? Tunggu saya ke? Itulah tu, kita kan janji kan. Itulah. Bagus tempat itu kan? Sangat menenangkan. Datuk pernah dating macam ni? Tak pernah lagi lah kot. Dengan saya kan? Kan Datuk seorang je lah. Kita tengok Datuk dating kan? Datuk start bertugas Ketua Pengarah bila Datuk? Tahun 2019 saya menjadi Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Lepas tu COVID. COVID. Pening tu. Macam mana pening tu, Tok? Memang memeningkan. Memeningkan? Sebab kita nak pastikan bekalan makanan mencukupi untuk semua rakyat kita kan. Jadi kita bersekali lah dengan di bawah Kementerian Pertanian. Masa tu adalah nama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Kita cuba mencari formula. Walaupun kita tak ada formula tu sebelum ni. Tak terfikir tu. Ya, Mana saya. terfikir? Ya, saya. Mencari formula agar kita dapat pastikan semua rakyat kita dapat makanan lah. Dan formula tu berbagai-bagai idea keluar. Dan akhirnya, Alhamdulillah lah kan, selepas 2 tahun kita steady dan masa PKP itu berlaku pun tidaklah sampai rakyat kita tak ada makanan. Tapi Datuk ni perempuan tau. Datuk pegang satu portfolio yang besar ni tu. Tak silap saya, Datuk handle 3,000 lebih staff satu saya. Malaysia. Ya, saya. PPN ada 14. Ya, saya. PPK ada 200. Semuanya 279 Pertubuhan Peladang. Boleh handle tu? Boleh tu. Kita diberikan cabaran kerana Allah tahu kita boleh melaksanakannya. Maka cabaran itu diletakkan di atas bahu kita lah. Jadi so far tu Datuk dengan staff-staff semua memberi kerjasama yang baik tu kan? Ya, terima kasih jugalah kepada semua anggota warga kerja LPP, warga kerja Pertubuhan Peladang, pemimpin-pemimpin, semua ahli-ahli peladang mempunyai satu tim atau satu pasukan yang begitu hebat lah. Peladang saja berapa orang tu? Ada 900, sekarang ni 965,000 dah dekat 1 juta lah. Ni pening lah tu. Mana nak jaga rumah lagi, jaga suami lagi, jaga anak lagi. Ini dah kira dekat 1 juta tu Datuk handle ni tu. Dekat 1 juta. Dekat 1 juta tu Kira boleh tak panggil, saya boleh panggil Datuk ni wanita kental. Kena kental lah tu. Begitulah kot. Mungkin saya tak boleh term sebagai wanita kental. Biar saya cakap. Tapi tanggungjawab tu sangat berat lah sebenarnya. Tapi saya tak boleh kerja seorang tu. Saya ada tim kan, saya ada pasukan. Itu yang memudahkan. 14 hari bulan Februari, 50 tahun Lembaga Pertubuhan Peladang. 50 tahun bukan masa yang dekat tu. Boleh tak Datuk ceritakan sejarah penubuhan Lembaga Pertubuhan Peladang? Apabila tahun 1872, pada ketika itu kita ada Persatuan Peladang. Ada juga satu lagi persatuan dipanggil Koperasi Asas Tani. Yang kedua-dua ni ada sasaran yang sama, peladang yang sama. Jadi ada berlaku pertindihan fungsi, maka kerajaan ambil keputusan perlu melakukan sesuatu, maka Allahyarham Tun Ahmad Sarji telah pun diberikan tugas untuk melihat situasi tersebut dan daripada situlah tertubuhnya Lembaga Pertubuhan Peladang yang mana Pertubuhan Peladang, kawasan Pertubuhan Peladang peringkat negeri dan juga kebangsaan disatukan daripada persatuan tadi dan koperasi disatukan menjadi Pertubuhan Peladang. Tahun 14 hari bulan Februari 1973 ditubuhkan Lembaga Pertubuhan Peladang yang menyelaras keseluruhan fungsi yang terdapat di persatuan dan juga koperasi yang pada ketika itu menjadi Pertubuhan Peladang kawasan negeri dan juga kebangsaan. Kita ingin memberikan penghidupan kepada peladang-peladang. Asalnya Datuk, kita memfokus kepada padi. Itu sebabnya bila Datuk bawa saya dekat padi ni saya rasa tersentuh tu. Sebab peladang-peladang kita adalah penanam-penanam padi. Kebanyakannya lah.
saya pergi mana ni? Kita pergi tengok projek usahawan itu, pergi dekat projek penanaman peria secara vertigasi di salah sebuah daripada unit peladang kita. Kita nak bagi Datuk seeing is believing tu. Tengok sendiri macam mana kejayaan peladang-peladang menanam lah. Sekarang peria dia orang buat macam-macam tu. Dia orang buat goreng tu, yang kering tu dia orang jual. Dah jadi macam satu benda baru yang kalau makan tu nak kena makan ada peria tu baru sedap kan. Tok nak tanya sikit boleh Tok? Sementara kita sampai kat sana ni Tok, nak tanyalah Datuk kan. Saya nak tanya ni Datuk jangan marah. Sebab saya dah pergi banyak lah PPK ni Tok kan. Saya tengok Tok banyak kan dia semua banyak orang tua lah Tok. Dia punya jemaah pengarah tu. Bila kita dah 50 tahun Tok dalam industri ni, kita memang pada awal-awal memanglah peladang-peladang ni berusia dalam 30-40 tahun. Bila dia bersama setia dengan Pertubuhan Peladang Kawasan, dengan pergerakan Pertubuhan Peladang tu, dia semakin lama semakin berusia lah. Bila dah 50 tahun LPP, maknanya ada di antaranya yang dah terlibat dalam pergerakan peladang ni selama 40 tahun, selama 50 tahun pun ada sejak awal. Jadi kita sangat menghargai lah sumbangan dan kesetiaan mereka lah. Tapi dalam masa yang sama kita pun tidak boleh menidakkan keperluan peladang-peladang muda ni untuk masuk. Kerana peladang muda ni dia gemar menggunakan teknologi. Kalau dulu kita kata kita boleh mengeluarkan hasil dengan baik sekali, tapi dengan adanya teknologi mungkin kita boleh double, boleh dapatkan hasil yang lebih lumayan kan untuk mereka masuk dalam dan boleh memberikan idea-idea baru lah, pengalaman, pengetahuan, dan juga boleh membantu pertubuhan peladang untuk lebih maju ke hadapan. Itu di antaranya lah. Kita juga ada sebenarnya wakil peladang muda dan juga peladang nita dalam komposisi ahli jemaah pengarah ni yang juga turut membantu. Peladang muda ni dia lebih agresif dan dia akan memberikan keperluan ataupun pandangan-pandangan mereka untuk kehadapan. Sementara peladang nita ni tu tak boleh dinafikan peranan wanita yang begitu dominan buat masa ini. Sekarang memang lah tu banyak orang perempuan sekarang dah hebat daripada orang lelaki. Datuk pun tengok KP sekarang. Dulu biasanya saya tengok KP ni semua banyak-banyak orang lelaki. Kita menyahut cabaran tu. Menyahut cabaran Tok, biar betul ni Tok. Ini rumah orang Tok. Datuk nak bawa saya pergi makan ke? Nak bawa pergi tengok ladang? Mana ladang dia? Ni ladang dia di belakang rumah saja Tok. Kat belakang je? Kita tengok macam mana. Ni saya dah nampak ni. Ini belum tanam lagi ni kan? Ni belum. Dia baru nak menanam. Kita pergi sebelah belakang. Tok, ni pokok apa ni Tok? Ni pokok petola. Oh macam ni pokok petola? Ya, ini baru je. Baru mungkin dalam sebulan lebih lah. Saya 56 tahun Tok baru nampak pokok petola macam ni. Selalu makan kat pasar tu. Makan je Tok. Oh ini dah pokok pria dia? Ya saya. Ini pun dah sedikit penghujung lah tu. Dia dah pun mengeluarkan hasil yang begitu banyak ni. Oh ini ada penghujung ni Tok. Agak penghujung. Balance je tinggal ni. Ini pun ada kawasan ni ada lebih kurang 2 ekar. Tanam dalam 6,000 polybag lah. Ditanam secara vertigasi gantung kita panggil ni. Kenapa gantung ni tu? Sebab dia nak jauhkan daripada pesticide dan juga air dia tak nak dia berendam dalam air. Itulah saya punya apa benda tanah ada gantung-gantung macam ni. Kita gantung. Jadi haiwan yang yang mengancam tanaman pun dapat dihindarkan lah. Kita ni sebenarnya makanan tak cukup tu kan? Ya, dia makanan cukup tu. Cuma kita ada keluarkan sendiri secara domestik, ada juga kita import masuk. Ada yang kita tanam tak cukup tu kita import lah. Kita import makanan ni sampai 60 bilion ringgit setahun. Ya, betul tu. Banyak tu Tok. 60 bilion. Betul kita import. Setahun. Itulah sebabnya tu LPP ni mendukung usaha kementerian kerajaan untuk kita kurangkan import kanan ni. Ada berbagai-bagai cara lah yang sedang dilaksanakan. Di antaranya kita ada dasar agro makanan. Di LPP sendiri kita ada pelan korporat, kita asaskan sejajar dengan dasar tu lah. Dan pelan korporat ni kita pula ada tindakannya adalah untuk menambah pengeluaran makanan. Kita galakkan penggunaan teknologi
usahawan-usahawan muda untuk turut serta. Kita adakan geran, bantuan latihan, kita beri pinjaman yang berbentuk, tak ada langsunglah interest dia. Jadi supaya kita boleh mengeluarkan, itu sebabnya saya bawa Datuk dekat sini hari ni. Ni pria ni tu. Pria ni dah pun hampir di penghujung tanaman lah ni. Akan ditanam semula, tapi ada 6,000 polybag diusahakan oleh usahawan kita. Dalam 6,000 ni pendapatannya agak lumayan sebab pria ni harga dia sekarang ni tinggi. Dan dia tak jatuh. Kalau katakan timun umpamanya ada musim dia akan turun. Tapi peria ni dia agak stabil lah. 60 bilion tu satu angka yang begitu besar. Jadi maknanya peluang rakyat Malaysia, katakanlah kita dapat tahun 2023 ni kita kurangkan 10 bilion. Maknanya 10 bilion tu akan pergi kepada orang Malaysia. Ya. Kalau tahun depan kita kurangkan 20 bilion akan pergi kepada orang Malaysia. Ini satu peluang yang besar tu. Memang sangat tu. Saya ni tamak tu. Boleh, kita apalah salahnya nak tamak pun. Tamak dalam masa yang sama. Kena tamak lah tu. Tamak kerana kita nak mengeluarkan makanan, kemudian kita dalam masa yang sama dapat imbuhan daripada aktiviti tu. Saya ni nak mengimbau kembali pun saya rasa agak payah baik kita ke depan. Macam ada pemimpin kita kata, kalau kita nak naik kereta, sekali-sekala je kita boleh tengok belakang, cermin belakang. Tapi cermin besar di depan tu adalah apa yang kita nak fikirkan, hala tuju kita yang perlu kita fokuskan lagi. Kadang-kala bila peladang tanam dia tak tahu mana nak pasar. Siapa yang nak ambil, dia lambat dapat duit hasilnya. Tapi sekarang ni kita tak begitu. Kita dah ada pun pusat-pusat pengumpulan hasil pertanian. Setiap kawasan ada 162 semuanya. Peladang ni apa yang mereka perlu buat? Mereka tanam. Ada teknologi yang mudah pakai IoT, pakai sistem canggih nak melihat bagaimana boleh hasil jangan pening lah. Jangan pening macam mana nak pasar. Laksanakan, usahakan. Kemudian masa memetik kita akan datang ambil. Kalau tak nak hantar, kita buat grading di pusat pengumpulan peladang ni dan kita akan pasarkan hasil mereka ini. The next day dia hantar, kita masuk dalam akaun tu. Sekarang ni betul tu. Ya tu. Ya ke tu? Masuk takkan dalam akaun. Saya ke menjaga pun kadang-kadang nak tunggu duit datang pun lambat, akan the next day boleh ke tu? The next day. Bila kita dah timbang, tengok grade dia, timbang, kita dah letak hasil, kita bagi invoice slip. The next day masuk dalam akaun tu. Oi, zaman moden. Orang kat luar sana nampak tak? The next day dapat duit lah. Alamak. Saranan Datuk pada tanah-tanah yang kosong. Kadang-kadang ada budak-budak daripada luar bandar, dia nak cari kehidupan. Yang kita ingatkan pasal belia tu kan. Dia nak cari kehidupan, dia datang ke bandar-bandar besar. Padahal mak bapak dia ada tanah-tanah kat kampung tu, dia tak nak usahakan. Apa saranan Datuk? Kita tahun 2023 ni saya beritahu dengan pasukan saya, kita kena berjiwa besar. Sebab apa? Jangan pasukan tu, battalion. Oh, battalion. Okey. Dengan battalion kita ni, kita kena berjiwa besar. Kalau kita nak buat satu-satu program, projek ini, kita tak boleh tanam 200 polybag, tanam 500, tak boleh dah. Kita kena berjiwa besar, kita kena gabung. Kena tamak. Tamak untuk dapatkan hasil, kena committed, disiplin kena baik, latihan pun kita beri, hikmat nasihat kita datang jenguk peladang-peladang ni supaya mereka boleh tingkatkan hasil. Kalau dulu kata boleh dapat 2 kilo, 1 kilo cili umpamanya, kalau kita cakap pasal cili, satu polybag sekarang boleh dapat 3, bayangkan. Dengan penggunaan teknologi, kita dapat meningkatkan hasil. Kemudian kalau kita ada banyak lagi ladang-ladang, kita replicate, kita kurangkan kegagalan mereka. Jadi kita dapat meningkatkan pengeluaran. Okey, bila cakap pasal replicate ni, maknanya dia mentor-mentee. Ya, jadi kita dah ada banyak bisnes model, kita SOP-nya kita beritahu nak letak macam mana, kalau hujan macam mana, baja nak letak berapa kelembapan kawasan tanaman. Kahwin lagi susah lah tu. Buat pertanian nampak macam senang lah. Kahwin lagi susah je kata tu. Macam-macam tu. Kan? Betul, boleh percaya ke Tok ni cakap itu? Betul lah Tok. Kahwin lagi susah. Saya tengok macam pertanian ni semua dah dibaginya. Okey, korang dekat luar sana ada 60 bilion makanan yang diimport setahun tau. Bukannya 10 tahun. Jadi maknanya peluang untuk kita buat duit dalam pertanian ni memang besar, gila punya besar. Jadi kalau kita boleh katakan tahun 2023, 10 bilion kita boleh dapat untuk kita. Kenapa tidak? Okey, jom. Kita buat pertanian. Okey, Tok? Lepas ni Datuk nak bawa saya pergi mana? Saya nak bawa Datuk pergi tengok haiwan ternakan pelanduk. Saya tak nak masuk hutan tu. Leceh tu. Sebelah belakang ni je, Tok. Ada pelanduk? Belakang saja, Tok. Sekarang ada ke orang jual pelanduk modern tu? Pelanduk siapa nak makan tu? Ada? Ada tu. Pasaran sangat hebat. Tak pernah jatuh harga. Ramai orang demand, ramai orang inginkan mencari-cari pelanduk ni. Dia lain sikit rasa dia, Tok. Tapi saya suka pelanduk dua serupa, Tok. Alamak. Jom, Tok. Kita, Tok.
pelanduk tu. First time dalam hidup saya tengok orang bela pelanduk. Pelanduk ada, lembu ada, busa ada, semualah. Nothing impossible. Nothing impossible. Hey, nothing impossible. In your life, nothing impossible. Bos dah bagi tahu. Nak jadi peladang, nak jadi petani, nothing impossible. Apa saja boleh buat. 10 tahun akan datang. LPP ni duduk mana tu? Pertama sekali saya perlu ucapkan banyak terima kasihlah kepada orang-orang sebelum saya yang telah mengolah LPP Pertubuhan Pergerakan Pertubuhan Peladang sampai berjaya. Jadi saya ni menyambung legasi mereka, ditempatkan menjadi ketua jabatan dan kita perlu ada aspirasi lah, visi dan misi untuk bawa LPP dan Pergerakan Pertubuhan Peladang ni ke depan. Jadi saya selalu nyatakan mimpi ataupun impian saya tu. Saya nak Pertubuhan Peladang sebanyak 294 semua segenap peringkat ini dikategorikan sebagai Pertubuhan Peladang A yang maju, yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh, ada perkhidmatan-perkhidmatan yang diperlukan, diberikan, ditawarkan dan mampu membawa peladang-peladang untuk mempunyai ataupun mencapai satu peringkat, mencapai pendapatan yang terbaik untuk meningkatkan penghidupan mereka. Bila Pertubuhan Peladang Kawasan ini, di setiap kawasan memang ada PPK. PPK ini mampu ada core activity, ada penglibatan dalam agro makanan dan sebagainya. Dia akan mampu memberikan perkhidmatan kepada ahli-ahlinya. Itu pun yang sebenarnya yang disasarkan ataupun yang telah digambarkan oleh Allahyarham Tun Ahmad Sarji, ketua pengarah yang pertama Lembaga Pertubuhan Peladang. Saya dah jumpa dengan Allahyarham, saya jumpa dengan arwah tahun lepas sebelum beliau sakit. Dia yang pertama dia kata dengan saya, dan saya adalah yang ke-13. Bukan senang kita nak jumpa ni. Saya cakap dengan dia, oh betul, dia kata. Dan dia memberikan aspirasi dia yang sebenarnya selari dengan apa yang kita buat. Itu yang saya nak maklumkan. Hebatnya LPP ni menyambung legasi dan seterusnya 10 tahun yang akan datang kita akan nampak dengan aktiviti, dengan komitmen ahlinya, komitmen warga kerja LPP, sokongan Kementerian Pertanian, sokongan kerajaan. Saya tak nampaklah dia tidak boleh dicapai. Boleh tu InsyaAllah. Tapi tu, saya kadang-kadang pergi luar negara tu kan. Saya tengok dia orang punya pertanian, tapi dia orang dah lama tu kan. Dah lama. Lebih daripada kita lah. Dia dah beratus-ratus tahun. Dia 200-300 tahun dah. Jadi kita baru 50 tahun. Jadi maknanya 10 tahun akan datang, maknanya bila pihak atasan kerajaan mengatakan keterjaminan makanan dan kita tak nak import lagi, bukan tak nak import, kita nak kurangkan import tu, maknanya peluang yang begitu besar, yang luas, selaras dengan apa yang LPP nak buat di masa akan datang. So orang kat luar sana kena lihat, ini orang nombor 1 ni aku tengah borak ni. Ini orang nombor 1. Kalau dia cakap tu bukan aku yang cakap, ini dia yang cakap. Kalau dia cakap maknanya dia dah memang ada di garis panduan nak buat macam mana. So jom kita sama-sama. Kalau katakan Datuk dengan tim ataupun batalion dia saja nak buat mungkin tak tercapai tanpa sokongan daripada sekarang dah hampir 1 juta peladang. Kalau katakan sekarang tu, kalau nak di masa akan datang, adakah target tu lebih pada berapa juta nak target dari petani ni? Oh, kalau kita 10 tahun akan datang, kita haraplah kita boleh naikkan kepada 1.5 juta umpamanya. 500,000 tambahan. Dan ini bukan saja yang aktif dengan tak aktif, kalau boleh semuanya terlibat. Boleh tu, jom tu, dia nak ke mana tu? Oh, kita pergi bawa tengok rock melon pula. Rock melon? Rock melon, pengeluaran buah-buahan kita. Dengan apa tu? Timun kata dengan timun, samalah, dekat dengan kawasan yang sama. Kita tengok penanaman secara vertikasi juga. Boleh ke orang Melayu, orang betul-betul petani kat Malaysia tanam rock melon? Boleh ke tu? Kita ni dah lain tu. Ya Ladang ke tu? kita dah lain. Dah lain tu? Dah lain, bukan macam dulu. Alah, mungkin adalah 10 pokok kot. Allah, tengok tu. Seeing is believing tu. Okey, jom. Wah, banyak timun ni tu. Timun ni dia baru. Ha? Baru saja ni, dia dah berbuah, dia sedang cantik lah, dia sedang cantik berbuah. Harga pun bagus tu. Kena hati-hati sebab dia berduri. Dia gatal-gatal sikit. Secara keseluruhannya kejayaan sukses story komoditi tu dalam LPP tu macam mana tu? Kita base pada komoditi yang terpilih yang saya nyatakan, timun, cili,
halia, ya, rock melon, kelapa sawit ya, dalam komoditi dah ada peladangan. minyak, Kita dah ada minyak peladang. Dan kita telah pun ada nama di Nestle, ya. Kita dah ada nama di Segi supermarket, dah ada nama di Giant. Begitu juga dengan Maidin, dah banyak lagi supermarket. Roshamat jangan lupa. Ya, semestinya. Rantaian nilai tu macam mana sebenarnya tu? Rantaian nilai ini sebenarnya menghubungkan daripada awal satu komoditi itu ditanam, iaitu daripada benihnya. Kita ada supplier daripada benih, untuk benih, dapatkan benih. Kita usahakan macam mana teknologi boleh digunakan dalam penanaman. Kita tanam, kemudian tu kita pergi hantar ke pusat pengumpulan, kita buat collection. Hasil-hasil ini kita pasarkan, kita connect ataupun kita hubungkan peladang dengan pasaran. Dan peladang ni keseluruhan rantaian nilai diambil peranan oleh pertubuhan peladang. Ada kan tu? Apa rock melon pakai kelambu tu? Oh, jangan tu. Apa? Inilah dia, kita gunakan teknologi supaya serangga tak masuk tu. Dan saya ingatkan saya tidur dulu kecil pakai kelambu. Rock melon pakai kelambu. Melon pakai kelambu tu ada, ini adalah hasil yang premium lah, buah premium rock melon ni. Satu pokok kita ada sebiji buah yang kita cantan, pastikan ada satu lah supaya dia boleh besar kan. Dalam 1.5 2 kilo lah sebuah. Ada harga ke Tok ni? Ada harga. Sekarang harga dia di pasaran RM4.5, harga ex-farm. Kalau di supermarket boleh dapat RM8 lah, RM7 ke RM8 sekilo. Bayangkan Tok, harga dia katakan 2 kilo dah RM16 dah. Okey, Tok, lagi success story Tok. Apa yang Datuk boleh cerita kepada saya? Ya, saya rasa saya perlu tegaskan bahawa teknologi ni sebenarnya satu faktor yang sangat penting dalam penanaman, dalam pertanian. Sebab apa? Teknologi ini membantu kita mengurangkan kos. Dalam masa yang sama dia meningkatkan hasil, dan hasil ini adalah hasil yang premium. Kita kurangkan failure lah. Jadi success story kita semua boleh katakan dekat 300 usahawan kita telah menggunakan teknologi dalam bertani. Ini adalah program yang kita minta laksanakan menggunakan teknologi hidroponik. Oh, ni hidroponik? Hidroponik, laluan air ni yang mengikut ekosistem penanaman dan menghasilkan yang saya kata tadi lah. Patutlah dia cantik-cantik. Cantik tu. Cantik. Tengok buah ni. Tengok buah ni. Ni kecil lagi ni. Dia daun dia pun kita boleh nampak. Hijau. Dia hijau. Hijau betul. Tidak ada serangga apa kan? Yang besar sikit tu Yang besar sikit. Dia akan membesar kepada 1.7 kepada 2 kilo. Datuk punya harapan secara keseluruhan sebagai seorang ketua pengarah. Apa harapan Datuk ataupun Datuk punya motivasi kepada orang-orang, batalion-batalion Datuk? Pertama sekali tu, saya ni bukanlah wanita segental mana lah sebenarnya. Kental lah Tok. Tak kental tak boleh hadap ni Tok. Sebab saya ada batalion, macam Datuk sebut. Saya ada batalion di belakang saya yang orang-orang kanan saya, kapten-kaptennya, yang lieutenant, sarjan, generalnya, yang membawa gagasan untuk kita bangunkan peladang kita untuk menjadi pengeluar utama dalam sektor agromakanan negara. Dan saya punya harapan adalah pertama sekali kepada warga kerja Lembaga Pertubuhan Peladang, saya harap jangan jemu-jemu untuk terus bekerja dengan sekomited yang kita boleh. Seronok bekerja apabila kita tahu bahawa kita ini bekerja memberi pengharapan, memberi kehidupan kepada peladang. Berbanggalah menjadi seorang warga kerja Lembaga Pertubuhan Peladang untuk membantu peladang-peladang mencari pendapatan dan sebagainya. Bagi semua anggota dan warga Pertubuhan Peladang dan juga peladang-peladang, ahli-ahli peladang, dengan pergerakan pertubuhan peladang yang maju, yang bergerak, memberi perkhidmatan terbaik, harapan saya adalah pertubuhan peladang terus maju ke hadapan, mampu memberikan perkhidmatan, mampu memberikan dividen, pendapatan dividen kepada ahli peladang, dan dalam masa yang sama kita latih kita punya peladang-peladang untuk mereka dapatkan penghidupan yang lebih selesa dan akhirnya menjadi milioner. Siapa tahu kan? Dah ada pun. Dah ada yang dapat dah. Kita harap kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pemimpin-pemimpin negara menyokong, memberikan sokongan dan kerjasama kepada program yang kita ada ini supaya kita boleh memberikan pendapatan yang lebih baik kepada golongan peladang. Sokongan mereka ini boleh dibuat dalam banyak bentuk lah tu. Pemberian geran, latihan, sokongan agar boleh, sokongan daripada pihak kerajaan, panggil semua peladang-peladang untuk turut serta. Ini juga akan mempengaruhi lah, dan berbagai-bagai cara lagi lah kita bagikan pertanian itu seksi. Dan walaupun dia 3D ya, 3D, dia dangerous ya, dia difficult dan dirty, namun kita tunekan jadi seksi. Kita panggil usahawan-usahawan masuk, dan ini siapalah kami kalau tidak mendapat sokongan daripada kerajaan dan juga kementerian, especially lah terutamanya. Dangerous, dirty dan difficult, dan kita nak jadikan dia seksi. Dan bagi anda dekat luar sana,
macam mana nak rasa feel seksi dalam pertanian yang boleh menyumbangkan kepada pemakanan yang kurang. Kita dah tak nak lagi import banyak-banyak dan kita harus bekerjasama dengan Lembaga Pertubuhan Peladang. Sebelah aku dia punya big boss, perempuan kental dengan dia punya battalion. Aku salah seorang battalion. Aku di bawah PPK Temerloh. Awak ciao. No. Terbaik. 3D. Difficult, dirty, dangerous. Jadi pertanian yang seksi. Bersama kita perkasa peladang. Tua PPK. Bye.